Cara masak ni ialah dia orang korek lubang. Okay, bawah tanah. Lepas tu dia letak api dalam lubang tu. Okay, dah jadi oven. Lepas tu dia masukkan dia punya meat apa semua, kadang-kadang dia vegetable apa semua, apa yang dia orang nak makan tu lah, dia orang punya tradition. I tengah imagine ni. Okay. Lepas tu dia tutup dengan kain, dia timbul ke tanah. Dia tutup lah. Ni macam style Arab juga. Arab lah. Tapi ini memang tradition dia orang lah. Dia orang akan buat kat dalam backyard dia orang. You are listening to Ambil Bau Saja Lazat. Assalamualaikum everyone. Kita kembali lagi sekali ke Ramadan edition. Salam Ramadan kepada semua juga. Minta maaf lah, suara hari ni macam sengau sikit sebab not feeling that well. I pun sama juga. I think the whole family lah juga tak apa nasihat, tapi Alhamdulillah kita dapat jugalah teruskan podcast kita ni. Kita cuba insyaAllah. Macam pasal podcast ni, you ingat tak dulu bila first time kita sampai kat UK kan, kita puasa kat sini. Ya. Itulah I rasa macam ada banyak benda lah, I rasa macam berbeza sikit lah. Kita sampai tak silap I September. Kita miss the bukan yang that year lah, I mean the first year Ramadan tu lah, masa Ramadan. kita dekat Sheffield masa tu kan. Oh yeah, it was our first experience berpuasa dengan geng Malaysia ada juga, tapi ada geng-geng Muslim yang lain lah, macam daripada Pakistan dan Bangladesh. Exciting lah. Dia macam culture dia ada berbeza sikit kan. Even in berbeza. terms of food yang dia makan kan, kadang-kadang tak sama macam kita. Food lagi satu, pengalaman duduk bersama-sama dalam area yang community non-Malaysian lah. Ada Malaysians juga tapi very minor compared to them. Kalau kawasan tu, mana yang kita duduk in Sheffield dulu? Darnell nama dia. Oh, Darnell. Ya Allah, I selalu lupa. My friends tanya I mana I duduk, I lupa. I know it's Sheffield tapi I dah lupa. Ya Allah. Okay, so cerita pasal Ramadan punya experience lah. So today's episode kita akan talk about in general how people celebrate Ramadan lah around the world. Around the world, ya. Betul. Kan? Bukan saja sebab kita bangkitkan this topic because dah ada pengalaman dekat Malaysia, now dekat UK, and then kita nak cuba kupas lah, betul tak? Nak betul. Cuba find out apa yang actually orang-orang lain buat kat satu dunia ni kan. Dia orang puasa memang sama, tapi macam mana dia orang puasa, apa dia orang buat. So rasanya different culture kan. Dia orang, yalah, walaupun kita semua Muslim, tapi dia definitely based on culture dia orang masing-masing. Dia orang ada style dia orang masing-masing lah. Okay, so sebelum kita cerita lagi detail pasal macam mana orang celebrate Ramadan ni kan, kita macam biasalah, kita pergi dulu dekat segmen Tanya Sama AI. Tapi sebelum tu jangan lupa follow kita dekat podcast kita dekat Spotify, subscribe and share lah kita punya episod-episod yang ada. Yep. Kita pun follow us dekat social media, Instagram, Facebook, TikTok dengan YouTube. Kat situ lagi mudah kalau you nak drop us a comment ke apa ke, feedback, any boleh kat situ lah. And then kalau nak email kami, email kita orang pun boleh juga dekat ambilbausaja@gmail.com. Okay, so we start with Tanya Sama AI. Bagaimana Ramadan disambut di seluruh dunia? Ramadan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia disambut dengan berbagai cara yang menggambarkan kekayaan budaya dan tradisi yang berbeza. Di beberapa negara seperti Mesir dan Turki, pasar Ramadan berlangsung, di mana orang ramai membeli makanan khas Ramadan dan barangan keperluan sehari-hari. Di negara-negara lain seperti Indonesia dan Malaysia, masjid dan surau menjadi pusat aktiviti kegemaran, dengan kebanyakan umat Islam menyertai solat tarawih dan bacaan Al-Quran secara berjemaah. Di seluruh dunia, umat Islam juga berusaha untuk memberikan amal kepada yang memerlukan, menjadikan Ramadan sebagai masa untuk meningkatkan kebersamaan, kebaikan dan kesedaran sosial.
Itulah definisi. Macam baca berita. Panjangnya. Ya, AI pun terror baca berita. Aduh, I macam baik. I macam dengar betul-betul. Okay. Alright, so back to the topic kan. Ya Allah, sorry oh my goodness. Masya Allah. Okay, Ramadan around the world, cultural traditions and culinary delights. Katakan kita nak cakap macam tu lah, kan? Kita bagi sedikit apa mana? Yelah, so kalau kat seluruh dunia ni ada berapa benua semua sekali? Continents. Ada apa? 7 7, sekejap 7. Ada Asia lah, Asia. Asia. Yelah, ada 7 semua ni kan. Antartika bawah kan. Sampai daripada Asia sampailah ke Antartika, ke semua South Africa, America North semua America, tu. yep. So memang confirm lah mesti ada berbeza-beza kan cara celebrate kan. Betul. I macam curious juga nak tahu apa orang-orang Muslim dekat North Africa buat. Africa, kita tahu ada je Muslims around the world, tapi I rasa macam mesti ada mengait dengan dia orang punya culture kan, betul tak? Macam kita dah experience kita sendiri dekat Europe ataupun dekat Malaysia. UK lah, tapi sekarang dia dah bukan Europe lagi, tapi geographically dia dekat Europe lah kan. Tapi sebelum nak pergi kat Europe tu, I rasa I nak cerita sikit yang macam mana orang celebrate Ramadan ni dekat tempat lain, North America ataupun yang lebih dikenali sebagai USA lah, United States of America. North America, yep. North America tu semua sekali tu kira USA lah. United States lah kalau you nak fokus satu tempat dulu contoh. Tak, United States tu adalah kontinen tu lah. Termasuk Canada sekali apa semua tu lah. Okay. Tapi sebab diorang ni macam tak banyak beza sangat lah daripada tempat-tempat lain. Yang basicnya diorang celebrate Ramadan macam biasa juga. Diorang ada berkumpul ramai-ramai, buat tarawih, ada community. Tapi kebanyakan tradisi diorang ni berasal daripada Black Muslim lah kat sana. Sebab diorang yang first kali dekat sana, tapi dah lama baru ada pendatang lain daripada Arab, daripada Afrika, influenced by other tapi yang first regions. Influence dia ialah daripada Black American lah, sebab diorang yang first kali Muslim kat situ lah. Wow, interesting. Tapi dah kemudian hari tu dia diverse lah, maknanya dia berbilang bangsa dan kaum lah. So dia punya celebration tu bukan dah mix lah. Dah mix lah, bukan satu sajalah. Fusion dia, lah. Macam-macam lah. Tapi dia semua bergantung kepada pusat Islamic diorang dekat Islamic Center kat diorang. Islamic Center ni actually masjid macam, lah. Yalah. Tapi kat sana masjid tu lebih daripada bukan tempat ibadah je. Dia macam sebab tu dia panggil Islamic Center. Dia macam tempat all in one lah. Tempat belajar, tempat main sukan, aktiviti sport, semua together lah kat situ. Betul. Sebab tempat tu lah yang buat tempat kumpul semua orang minority ni lah kan. So dia depends siapa yang handle Islamic Center tu. So culture dia semua dikeluarkan dipengaruhi oleh orang-orang yang kat kawasan tu lah, yang handle masjid tu lah. So ada satu bukan satu case, maksudnya satu community ni lah dekat Orlando, Florida, dekat Islamic Center dia kan. Dia bila macam weekend kan, bila dia orang buat sembahyang tarawih apa semua, dia bukan sembahyang tarawih je. Lepas sembahyang tarawih tu dia orang ada buat ada sport event lagi. During weekend lah, during weekend. Sebab kalau during weekdays mungkin orang kerja apa semua. Weekend ada masa sikit, dia siap buat sport, macam ada main basketball tournament. And then yang bukan laki je, laki perempuan semualah join sekali. Tapi maksudnya separate ada lah. dia punya batas-batas tertentu lah. Ya Allah, tapi itu lah dia orang punya semangat kan, kecil itu. Budak kecil semua join sekali betul. Betul, best. Sebab I tahu yang macam you cakap tu, community tu dia akan buat iftar dekat mosque. So ada mosque, ada community centers, and ada homes. Maybe ada orang tua kan, old folks home ke kan. Tempat tu lah diorang share diorang punya masakan, meals semua tu. And then ada satu Islamic center juga in America, in Michigan. Siapa-siapa orang Michigan, diorang kata dia dulu kawan kita ada kat Michigan ni. Yes. Michigan people. Diorang organize iftar gatherings
untuk public. Public, Untuk so public dia aja. ajak orang yang bukan non-Muslim pun join sekali lah kan. And Betul-betul. kat Ada sini banyak ada baca juga pasal Dekat sini lah tempat yang mana dia orang share traditional dishes, macam apa-apalah yang daripada different culture, different not different religion, different culture, different races kan. And then this is the latest one yang diorang tengah buat lah every year. I think dah a few years ni. You tahu tak diorang buat terawih prayers dekat New York Times Square. Oh, yang dekat public tengah jalan tu kan. Tu lah. Tapi tu ada banyak isu juga kan yang keluar, macam bukanlah ada feedback, ada yang bagus, ada tak bagus pun daripada orang ramai lah kan. Betul. Biasa Ada lah. yang suka maybe traffic ke apa kan. So benda-benda tu lah. Tapi I tak tahu lah, maybe dia ada satu jalan tu juga yang dia occupy for this tarawih ke kan. Tapi so far nampak macam okay lah. Tapi diorang nampak buat sekarang ni semakin berkobar-kobar. diorang terbuka lah terbuka. untuk orang Islam melakukan aktiviti kita lah kan. Betul-betul. Okay, satu benda yang interesting ni yang macam minggu lepas kita dah cakap pasal planning kan. Macam mana kita nak mengharungi Ramadan kan, dari segi preparation makanan dan sebagainya kan. Yang menarik yang dekat Amerika ni, dekat diorang pusat-pusat Islamic Center ni, right before start Ramadan, diorang create workshop tu. Okay. Nice. Workshop ni untuk orang Muslim lah, untuk get ready for Ramadan. So dia akan prepared lah. dia get prepared, the guide dia bagi workshop. Tu best. So dalam workshop tu nanti diorang dapat diorang punya bring back, diorang planning balik lah. Sebab maybe yang 11 bulan tu dah lost lah kira kan. So sebab yang bagus ni dia encourage people to plan lah kan. Betul lah. In ahead. So, buat apa contoh? Lagi-lagi sebab bila time kalau diorang terkena bulan puasa time sama 18 jam at least kan. Lama tu lah yang dia that's betul-betul long. nak tolong lah orang Muslim sana how Macam to manage. go through and manage dia punya Ramadan ni properly lah. Tu yang menarik tu lah. So maybe lah adalah ideas untuk you get your stuff, make sure you have stocks in your house ke apa kan. Sebab mesti surely penat kan kalau dah puasa 18 jam 18 Tapi hours. nampak lah dia punya community tu macam bukan kata tempat lain tak berkesan ke apa, tapi nampak diorang cuba ke arah yang lebih baik lah. Tu satu benda contoh yang a good example for everyone actually. Kan tak kisahlah. Kita ambil yang baik kan, buang yang keruh. Betul ke? Betul. So everyone ingat macam tu. Ada satu lagi yang dekat Amerika ni yang kita selalu terlupa, yang pasal Red Indian people ni, Native American. Ada yang Muslim? Memang ada. Tapi kebanyakan diorang ni semua adalah majority convert lah. Bukanlah kata daripada turun-temurun. Memang sebab Islam datang kat Amerika and lama-kelamaan diorang convert lah, mana yang telah dapat hidayah tu kan. Red Indians tapi diorang ni area dia tak pasti, nak kena check balik. Tapi dia setiap area tu ada mesti Native ada. American dia sendiri masing-masing. Nice. And then diorang ni memang unik sikit bila diorang sambut Ramadan ni. Sebab apa? Dia ni kan joget. Tak lah. Dia tak joget, tapi macam gini lah. Dia kan diorang ni macam Native American. Diorang suka nature kan. So bila tiap kali Ramadan, diorang anggap Ramadan ni very macam semua orang anggap Ramadan ni special and spiritual kan. Tapi this is the time where they go back to nature. Back to nature and then apa diorang buat? So diorang sendiri mengaku yang diorang practice Ramadan ni terlebih sikit daripada orang yang dah Islam. Satu yang dia praktis yang lain sikit, setiap kali nak sahur dia akan bangun 1 atau 2 jam 3 jam lebih awal. Biasa dia akan masak fresh. Okay, fine. And then dia akan pakai baju cantik-cantik macam nak raya gitu. Baju cantik-cantik, mandi bersih-bersih semua. And then dia orang sahur. Bila dia orang sahur, lepas sahur dah masuk subuh, dia orang solat sama-sama. And then habis macam tu lah. Tiap-tiap hari dia buat macam tu. So benda ni hopefully it's a culture thing lah. Tapi janganlah sampai macam kalau tak buat tu. Tak adalah. Tu sebab kan? Dia suka, sebab dia macam embrace betul-betul Ramadan tu lah. Dia macam and then dia somehow dia create lah. culture dia sendiri. Sebab dia memang tak ada tradisi orang Muslim ke apa-apa. So dia trying to create something new lah. And then yang sebab diorang pun, yang I cakap tadi, diorang suka pada nature. Tentu dia buat apa? Dia orang makanan dia orang masak
dia orang tak beli macam contoh daging, dia orang tak akan beli yang daripada pasar ke apa ke. Dia yang wild animal tau. Wild boar. Bukan boar, mana boleh makan, haram. Ini kalau macam contoh kambing ke apa ke, dia orang Muslim, dia orang mana makan babi. Betul lah. Saja je macam rasa macam sebab bila dia orang dah dia nak balik kepada dia orang punya di asal. And then lah, kan? dia orang tak pakai tak pakai jam. baju. Tak pakai jam. Wow. Setiap kali nak buka dengan sahur dengan tengok ni. Dia akan keluar ramai-ramai. Tengok bulan. Matahari tu dah terbit ataupun yalah tengok matahari. Time subuh dengan time buka. Kalau you selalu terfikir dia orang bukan Islam kan, sebab tu you selalu cakap macam gitu. Tapi dia orang Islam. Dia orang mana dia tutup aurat semualah. Tapi sebab time ni aja. Tapi dia orang bukan kata dia orang mundur, dia orang dah modern dah. Cuma time ni dia back to nature. That's interesting. Itu something yang unik I pun baru tahu. Maknanya kalau normal life bukan Ramadan, dia normal lah macam macam normal, macam biasa. Dia orang ada kerja kan? Di counter, ada kerja tapi jadi I doktor. tengah imagine lah ni. I macam kalau I macam tu, I diorang kan, I macam oh my goodness, tak sabar ni Ramadan, kita nak nak buat tradition kita bulan Ramadan, pakai baju cantik, sahur semua tu then best betul tu culture dia, kita kena respect lah kan. So tu kat kawasan Amerika lah. So lepas tu yang macam contoh makanan yang Americans makan, contoh special dishes dia tak adalah yang unik sangat ataupun rare tau. Sebab diorang ni kan macam you cakap ada influence of other continents kan, macam Arab, immigrants yang datang lah kan. Immigrants yang datang, macam ada Moroccan, Pakistan. So basically diorang punya food is obviously ada dates. Lepas tu mesti ada soup. Diorang suka soup, ada lentil soup, nama dia shorba. Lepas tu diorang suka makan samosa. So nampak sangat tak ada influence. Samosa tu macam influence India lah juga. Yalah, ramai lah. So Pakistan maknanya ni. dia ada regional specialities dia ikut lah. Ada Moroccan tajin, Lebanese, fattoush, salad, semua tu. Pakistani biryani pun popular. So benda-benda tu je lah yang famous among the North American Muslim communities. Nak boleh dikatakan banyak sangat lah variety makanan kat sana. Cakap je nak apa, nasi biryani tu mestilah nombor 1 kan. Lepas tu nak kata unique food pun I rasa tak ada, except for yang I dengar tadi tu from the Red Indians tu, dia makan the wild animals, halal wild animals kan. Itu benda yang macam yang unik sikit lah, unik benda lah. jumpa. Betul. Lain daripada tu I rasa semua sama lah. Tapi ada satu je yang I baru dapat tahu. I just got to know that there is a growing trend among the Americans, Muslim Americans ni, dia nak incorporate healthier and lighter options into Ramadan meals. Dia orang dah start fikir kot maybe yang all this while dia orang makan ni macam apa, tak ikut ni lah, apa, tak cukup, terlebih nutrien, terlebih makan lah. Terlebih makan. Sebab tu macam biasa kan kita pun kadang-kadang bila time Ramadan kita dah terfikir nak makan macam-macam kan. Makan. So I think dia orang dah realize, which is good I think. Betul. Yep. So dia orang nak go into grilled vegetables, nak banyakkan fruit salad, smoothies, nak promote overall well-being and nutrition. So that is a good thing kan. Kita dengar benda-benda ni, kita cuba, kita start daripada family kita I rasa kan. Betul. Lepas tu yang baik kita buat. Friends kan, terjumpa orang, lepas tu baru dapat idea, diorang pun dapat idea yang sama, then they try to implement dekat keluarga mereka. So macam best lah. So and then now, so kat tempat lain macam yang I rasa another continent is the Antarctica kita pergi. Antarctica. Tapi you tadi Antarctica atas ke bawah? Bawah Kalau you dekat tengah, dia bawah. Okay. Betul ke cakap? Kalau dekat tengah, dia kat atas pun boleh. Tapi tak apa. Dia dekat bawah. Maknanya anything going south downwards to the Antarctica. Tapi one thing very unique about this area is there's no one living there. Tak ada, maknanya tak ada community yang duduk situ. Jadi tak adalah community Muslim ke non-Muslim. Maksudnya tak ada human being pun ada kat situ lah. Ada. Oh ada orang yang hidup. I cakap tak ada community yang tak duduk. Tak ada community apa Muslim. Yang duduk bermaustatin Community Muslim lah maksudnya. Tak kisah siapa pun. Tak ada orang Muslim, tak ada orang non-Muslim. So tak ada betul yang, lah I cakap tadi, tak ada orang duduk, tak ada manusia. Tak ada manusia. Kejap, belum habis. Macam tu kan. So maknanya dia macam ni. So dia tak ada permanent people living there.
Maknanya ada orang datang and then dia Yes, balik. sebab apa? Diorang yang datang tu is like researchers, personal, people from Muslim countries. Contohlah, nak jadi cerita, ada yang datang tu dia Muslim. Yang Ada jadi jugalah. researcher tu Muslim. Kan? So diorang ni yang datang tu, diorang station kat situ. So ada research centers kat situ. Macam contoh, ada nak buat research about something ke apa kan. So adalah situation yang mana bila dia sampai sana tu bulan Ramadan dia orang puasa. Adalah. Ada yang buat research observe Ramadan. You faham tak? Okay. Maybe ada lah banyak-banyak benda research macam-macam lah kat situ. So one of them maybe the research observe Ramadan, and then coincident pula dia Muslim, dia apa. So ada yang scientist ni, ada kata one example yang dia orang bagi is a scientist, a few scientists from Edmondson Scott South Pole Station, dekat kawasan tu lah, nama dia Edmondson Scott South ni. Dia organize lah, ada iftar, tapi dengan apa yang ada je lah. Kan kat sana tak ada benda kan. Jadi apa yang dia makan tu, macam contoh, dia makan dehydrated or freeze dried fruit. Faham tak? So and then macam susah lah, very limited. Tapi dia makan tu maksudnya benda tu dia bawa daripada tempat yang dia datang. Yes, it must be dehydrated or freeze dried food. Lepas tu yang lagi satu tu sebab dah kawasan kat situ kan, and then dia nak solat pun mungkin ada payah sikit lah. So dia orang solat dalam shift. Faham tak? Dia tukar-tukar lah. Tukar-tukar orang lah. Tu je lah cerita pasal Antartika. So basically tak ada apa sangat lah sana. Betul tak? Betul. Kan? So kita dah tahu the second continent. Maybe kita go to area macam Australia. Like it's called Oceania. Australia, New Zealand, semua tu lah yes, kan. that area. Yang itu yang I tahu okay, ramai lah juga orang Muslim kan. Muslim Malaysia yang pindah Malaysia sana pun ada, I tahu. Singaporean ada. Kan? Banyak lah kan. Macam yang contoh Australia yang I tahu, yang duduk Australia macam siapa tu? Wadina kan semua tu. Kita punya female artis. Former, okay. So dekat sana, so kat sana banyak lah. Maybe pun banyak. I rasa macam sama lah macam dekat Europe dan dekat Amerika. Dia ada diversity, diverse of people lah kan. So dia orang akan buka puasa dekat mosque, dekat community macam halls biasa dia. lah. And ada juga buka puasa dekat parks. Dia orang ada amalkan benda-benda tu. And then one good example yang dia orang bagi is in Sydney. Sydney ni I rasa majority Muslim maybe duduk situ. Ada yang maybe yang dekat Melbourne ke apa kan. Tapi Sydney maybe dia punya community tu bigger. Yang paling famous, kalau you tahu, dia panggil Lakemba Mosque. Apa sekali ulang? Lakemba Mosque. Lakemba Mosque. Dekat Sydney. Okay. Dia akan organize or host the largest iftar gatherings in the country. Maknanya orang yang datang tu akan enjoy a variety of cuisines, termasuklah Middle Eastern food, Asian food, and also some Australian dishes kan. So macam benda-benda macam bila dah kata a mixture of cuisine tu, tapi diorang punya traditional dishes ni selalunya biasalah influenced by Lebanon, from Turkey, Pakistan and Indonesia. Malaysia belum lagi masuk, okay? Maybe Indonesia dah banyak lah kat sana kan. So bila dah cakap macam tu, of course lah food dia pun biryani, kebab, macam tu lah, samosa, bla 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 kan. And then apa lagi yang interesting kat situ is they have that Lakemba Mosque tu. Area tu nama dia buat, saya tak tahu lah dia yang organize ke ataupun community kat situ yang organize. So they actually started to organize this Ramadan night markets. Macam pasar lah, macam bazar lah. So in 2023, which is last year, dia dah tarik about 1.4 million people datang masa Ramadan tu untuk enjoy kira culinary journey lah. Tak kisahlah non-Muslim pun datang juga. So from 3 AM, tapi dia a few days lah, Thursday till Sunday, during Ramadan. Jadi kat Sydney, you tahu tak apa food yang interesting kat situ yang diorang nak sangat try?
I tak tahulah kenapa, Dekat tapi bazar tu lah. kalau I pun I nak jugalah try. Is it a local punya dish ke apa? No, it's not local. Tak, Tu yang yang cakap I terkejut. yang cakap interesting ni. Ya, dia orang buat, dia jual kat situ lah. So they go there to eat camel burger, camel dumpling, camel milk, camel shake. Tapi dia orang ada ternak camel ke dekat itulah, Australia? itulah yang I macam apa? Tahu nowadays mungkin ada ke baru kan. Kau tak macam dapat supply. Tak tahu supply daripada luar that one kita kena ambil tahu. So I tengok lah diorang buat camel burger tu, macam nak try juga kan. And then dia ada dumpling, yang cakap you ada milkshake juga. And then yang lain tu ini best lah, maybe influenced by Malaysian ke, kita tak tahu kan. Sate, roti canai, then go for it now. 2024 diorang tengah aim benda-benda ni. I rasa macam roti canai pun sebab influence sebab dia jadi apa, viral apa tu top the number top one bread, ranking bread in the world kan. So everyone nak try buat lah. Tu lah I rasa dia bakar apa, bakar sate kat situ semua kan. Exciting lah. So lagi satu dia suka is air tebu. Dia buat macam apa bukan smoothie, air tebu tu ada colour-colour sikit, like ocean colour, dia mixkan colouring ke apa, I tak sure. Tapi macam interesting lah juga nampak. And then maybe dia ada mixkan dengan a few other flavours. Air tebu dengan contohlah mango ke kan, orange ke kan. And then, tak pernah try tu kan. Dulu macam biasa kalau tebu je kan. And then lagi satu yang diorang suka, I pun rasa nak, is lava shark. You tahu tak lava shark ni? I tak tahu nama dia lava shark. Shark tu shark ikan tu. Tak, sebut macam tu lah, lava shark. Dia punya bahasa dia lah. You pernah tak? Kita pernah buat kan yang fruit, yang budak-budak punya viral food tu, yang fruit snack, apa panggil, dessert. What is it called? And then roll dengan ice cream tu. What is it called? Lupa lah. Lepas tu dia akan keras tu, and then kita makan. You remember fruity roll tu, kita buka from the packet, lepas tu kita unwrap it, and then put ice cream, vanilla ice cream in the middle, and then kita wrapkan dia. Okay, I tak berapa ingat yang part tu. Tak ingat, kita buat dekat apa tu, Sheffield kot tak silap dulu. Raisha lah masa dia kecil. Mungkin dia masa tu macam the trending makan masa tu kan. So bila dia letak ice cream dekat apa tu roll tu, fruity roll tu, dia akan keras. Fruity roll tu akan keras dan kita bite lah together. Okay lah, baik cerita you tak ingat, tak kisah, tak apa. Tapi lava shark ni macam tu juga. Dia a mixture of variety of fruits, macam ada cherries, plum, apricots, ada pomegranate semua tu. And then dia akan buat puree. Dia akan tambah gula ke apa, sampai jadi pekat. And then you makan benda tu macam dessert lah. Jadi macam apa panggil, kalau Australia pun famous benda tu, gula tarik tu. Ya, betul. Tapi tu keras kan. Yang ni tak, dia lembut lah. Lembut, tapi faham tak? Lembut and a bit maybe chewy sikit. Macam dodol sikit lah. Yes, tapi keras lagi lah. Okay, tu macam manis kot rasa. Tapi dia from fruits. And then ada satu yang diorang nak pergi juga tempat tu is because of fire paan. Betul tak disebut? Dia tak daun macam daun sirih. Dipanggil betel leaves. Daun sirih tu. Daun sirih betul lah, betel leaves. Lepas tu dia letak lah apa, ada fennel seed, ada coconut shavings, ada tutti frutti atas tu. Lepas tu adalah benda lain. Lepas tu dia firekan benda tu. And then dia tutup daun sirih tu, dalam tu kan dia tengah. Lepas tu tutup sikit, cocok dalam mulut orang tu yang order tu. Memang bukan orang tu yang suap diri dia. Orang yang jual tu kena suap tapi customer. Tadi sebab I tak perasan you cakap bazar ni selepas buka kan. Selepas dia night daripada 3 AM. Dia bukan macam kita kalau kat Malaysia bazar kan selalu sebelum buka kan. Yang ni dah selepas buka dah tarawih apa semua, baru dia start bazar tu kan. From dusk until 3 AM. Lepas tu dia stop kat 3 AM, lepas tu orang sahur lah kan. Sahur macam biasa, you balik rumah lah sahur kan. You jangan sibuk-sibuk lah sahur lah kat luar. Okay. Lepas tu tu je lah. Satu yang kelainan lah juga, tak pernah kita dengar kan. Kan dia panggil apa tu, fire paan. So macam best, interesting juga. Jom buat. Aduh. Kalau makan sirih ni mungkin ada influence ni lah juga kan. Influence dia orang luar. Betul. Lepas tu lain daripada night market ni, I tak tahu lah tadi kita pergi Amerika ke apa, kita tak sebut whether ada Ramadan lights kan. Sekarang ni tengah
In lah Ramadan lights ni. Sebenarnya ada bila I baca-baca tu, dia bukanlah kata spesifik apa festival ke apa, tapi sebabkan dia ada banyak culture yang daripada Middle East apa, dia orang suka pasang lantern apa semua. Tu ada lah tu. Ada juga. Cuma itulah I tak mention tadi. Yang kalau kat Australia ni ada kat Adelaide. Mungkin lah ada benda-benda tu kan. So macam dah pergi Australia, maybe kita pergi Asia lah. Tapi sebelum tu ada nak cakap pasal native New Zealander Maori, the Maoris. Dia pun ada juga komuniti Muslim dia kat sana. Tapi dia orang cuba sambut dengan cara diorang sendirilah juga. Sama lah. Macam Red Indians tadi. Native ni suka macam kekalkan dia punya kebudayaan kan. Walaupun dia orang Muslim, lah, tapi dia old culture kan. Yang culture yang bersesuaian dengan agama lah. Tapi yang lain-lain tu dia orang praktis macam biasa juga, pergi tarawih apa semua, tapi dia orang suka buat makan beramai-ramai sekaligus kan. Alright, okay. Dia orang masak ramai-ramai, tapi cara tradisional dia orang masak lah. Apa? Dia orang panggil dia panggil Hangi Feast. Hangi. Dia tak tahu sebutan dia macam betul. Ejaan dia H lepas tu A-N-G-I. Cara masak ni ialah dia orang korek lubang. Okay, bawah tanah. Lepas tu dia letak api dalam lubang tu. Okay, dah jadi oven. Lepas tu dia masukkan dia punya meat apa semua, kadang-kadang dia vegetable apa semua. Apa yang dia orang nak makan tu lah, dia orang punya tradition. I tengah imagine ni. Okay. Lepas tu dia tutup dengan kain, dia timbul ke tanah. Dia tutup lah. Ni macam style Arab juga. Arab lah. Tapi ini memang tradition dia orang lah. Dia orang akan buat kat dalam backyard dia orang. So a few hours before buka lah tu. Bila nak buka, dia orang korek balik. Dia orang makan ramai-ramai. Belakang rumah dia orang mesti ada lubang-lubang Tapi dia orang selamba lah. Kata dia dah habis, timbul balik, dia orang tak rumput balik lah. Nampak cantik je. So Ramadan next year korek balik salah satu tradition dia orang. Tradition yang asalnya dia orang Maori, tapi ada boleh macam lebih kurang sama dengan macam dekat Arab gitu cara masak. Mungkin orang yang datang untuk ajar dia dapat. Tapi ni bukan kat benda Islam. Orang yang bukan Islam Maori pun buat benda ni juga, tapi dia orang time lain. Ini kira the whole tradition of Maori tapi coincident dia Muslim. Muslim. Cakap lah. Tadi I tak faham. Kan cakap tadi. I tak dengar. Tak perasan. Aduh. So tadi nak cerita kat Asia. Asia macam biasa lah. Asia macam biasa lah kan kat Malaysia. The biggest apa tadi? Tapi ni Asia is totally big. Arab semua lah kan. Besar. Tapi China China, alamak. China best juga China memang best lah. Tapi yang I ingat sekali, macam contoh kat Shanghai lah, kita pergi dulu kan. Apa lagi dia punya banyak juga komuniti Muslim dia kan, yang tapi semuanya yang I perhatikan dia sekitar di kawasan masjid dia orang lah kan. Sama juga macam kat mana-mana sama. Makanan dia pun influenced by dia orang punya culture kan. Macam contoh sate sate Xinjiang tu. Sate ada pau kambing, dia, dumpling dia, semua tu Chinese influence, tapi dia makan yang halal punya lah. Betul tak? Kan? Benda tapi tu semua. Itulah I tak baca sangat macam mana dia orang celebrate kat mana kan. Tapi kalau sesiapa yang tahu macam mana orang China ataupun orang yang atas-atas tu lah, orang Uzbek, orang Russia kan, yang itu I tak sempat nak cover research sikit. Tapi kalau siapa yang agak dah pernah experience, tahu culture orang macam mana, bolehlah give us some information lah kan. Tapi macam contoh kalau paling dekat di hati kita is Malaysia lah. Malaysia okay lah. In I rasa Malaysia kalau I your observation culture kita memang macam pasar Ramadan lah. Betul. Sama juga macam Indonesia pun ada pasar Ramadan. Sebab pasal-pasal Ramadan ni cuma dah ada waktu Ramadan je kan. Betul. So macam even kat Singapura pun itulah yang dinanti-nantikan, namanya dia panggil bazar Ramadan. Dia dah upgrade lah, daripada pasar dah jadi bazar sekarang ni. Nak cun sikit kan nama dia kan. And then yang paling baru sekali punya bazar Ramadan, cerita kat Malaysia apa? Ting. Paling baru maksudnya paling apa? Baru is konsep ke term ataupun term dia. Term. Which is I think good lah, sebab dia orang nak maybe nak maintainkan harga kan. So bila sebut harga, kita teringat apa? Rahmah kan. Okay. So they call it Bazar Ramadan Rahmah. So I think they're going to start in Putrajaya, which I think it is still going on.
Tapi ni asal dia kena mengena dengan kerajaan yang rule sekarang lah Yalah, kan. sebab itulah nama dia Rahmah. Rahmah. Supaya harga-harga yang dijual kat situ Berpatutan lah. berpatutan. I rasa kalau cerita pasal Bazar Ramadan ni pun, start je bulan puasa hari tu, dah ada isu dah orang komplain dekat Bazar Ramadan ni. Food tak okey? Bukan, food mahal sangat jual. Tu bukan dekat Bazar Ramadan Rahmah kot. Tahulah, bukan mana. Jadi itu mungkin dia punya impact, dia punya kesan dia nak try introduce di Bazar Ramadan. Sebab tu lah, kan minggu lepas pun kita dah cerita pasal apa? Minggu lalu. Minggu lepas kan, pasal food festival punya harga, betul tak? Betul. So diorang sama bukan ni. maksudnya yang komplain ni, yang penjual Bazar Ramadan dia komplain. Dia kata food festival boleh jual mahal. Kenapa kita yang jual Bazar Ramadan tak boleh jual mahal? Dia compare macam tu. So itu lah cakap, itu yang ada kuasa yang nak ubah ni semua ialah consumer kan. Consumer, betul. So macam ni dia buat lah Bazar Ramadan Rahmah. So sesiapa yang dah pernah pergi Bazar Ramadan Rahmah ni, maybe boleh lah share dengan kita, betul ke harga dia murah? Sebab I tahu ada Chef Amar, the king of lamb shank. Dekat situ dia jual? Dia buat. Dia buat tapi kat dia situ. tu controversial jual mahal kan. Mahal lagi tahun ni. Tapi according dekat buat kat Rahmah tapi. According to my friends, mahal juga. Tapi I tak tahulah whether kat situ dia jual sama tak harga dengan kat tempat lain yang dia jual. Maybe dia ada macam franchise kat bazar lain kan. Lah, itu pasal mahal murah ni isu yang lain lah kita discuss. Tapi sebab dia punya taste tu subjektif. Ada orang kata okey, ada orang kata tak okey. Itu tak apalah, itu rezeki dia. And then biasalah ada sekarang ni macam viral mango ice float. Ada purple float lah yang masuk kat ice cream dalam tu. Semua orang nak pergi situ sebab benda tu lah. And then kopi meta tak silap ada nasi ganja kerabut. I think the whole country punya food lah semua ada kat Putrajaya Bazar Ramadan Rahmah. Tapi tu semua macam makanan-makanan yang modern days lah, yang betul-betul kita tradition. I rasa kalau kat Malaysia kalau bulan Ramadannya dia mesti ada dan muncul kembali. Betul. Pada air bubur lambuk lah. Itu yang traditional contoh started maybe from Kampung Baru. Tapi kalau you perasan you nak tak beli bubur lambuk ke you nak tunggu kat masjid bagi free? Tu je lah soalan I. Sebab selalunya I tak rasa bubur lambuk ni sepatutnya dijual in demand. Dalam Bazar Ramadan tu I tak rasa boleh jual. Oh ya ke? Tapi yang I selalu orang expect free yang pergi Ramadan so sebelum ni ada je orang jual kan. Tapi tak ambil pot pun actually dia tu laku ke tak laku. Selalu macam tengok sambil lalu macam tu kan. Contoh macam lagi satu Kampung Baru Bazar Ramadan, itu memang masuk dalam history lah, nak dekat 100 jangan 100 tahun. I dengar salah kot. Sekejap, tadi I dengar macam yang paling lama lah. Okay, tukar balik ayat. Paling lama punya Bazar Ramadan tak pastilah berapa lama Kampung Baru punya Bazar Ramadan. Tadi ada benda nak mention yang pasal dekat Malaysia punya Bazar Ramadan. Lupa dah. Ada benda dia macam masuk, lepas tu alih-alih dia dia keluar. Tak apa, kalau datang balik kita balik sebelum Malaysia. Tapi apa dia tadi kan? Okay, kat kawasan lain Asia you tak ada apa-apa yang you dapat yang benda-benda macam yang unik sikit ke apa ke? Yelah macam countries lain, macam contoh kat Turkey ke Iran kan. Tapi Turkey tu separuh dari Asia. Dia Asia juga. Biasalah dia orang makan baklava, kunafa, halva kan. Macam benda yang selalu dia orang buat sama je kot dengan kita. Dia orang suka buat charity kan, sama. Macam acts of charity. Ada pernah tu info ni, bukanlah info macam satu makanan daripada Iran lah. Okay. Tapi dia orang buat ni waktu Ramadan je lah. Nama dia Zulbia. Nama macam Zulbia nasi biryani. Tapi ni bukan, ni dessert. Ni Persian dessert. Okay. What is it dia about? macam donat. Pakai dia pakai dough dan goreng semua. Tapi dia ada celup dengan sweet syrup semua tu lah. Okay, macam Indian macam manisan gitulah. Lah. Tapi benda ni selalu dimakan waktu Ramadan je lah. Okay, masa Ramadan je kita tak sabar nak benda tu. Macam kita tak sabar nak makan apa tu?
bumbu lambuk lah, for example kan. Jadi dekat Iran lah. Tadi macam-macam lah food dekat apa ni, Bazar Ramadan Malaysia tengok tadi. Menjadi-jadi tengok roti john, daripada kecil jadi panjang, jadi tebal, semua ada. Okay. Faham tak? Ini So sedapnya. Ya Allah, puasa. Astaghfirullahaladzim. Okay, sekarang daripada Asia terbang pergi South American. Ini kawasan Latin America ni lah. Okay. So ada tak benda yang unik yang macam, disambut dekat South America ni? Oh, South you tahu apa-apa tak? Okay, kalau yang itu kontinen yang mana tadi? Itu South America lah. Okay. Right. South America. Latin yang ada Brazil, Colombia, Venezuela, Trinidad, Tobago, kawasan-kawasan situ lah. Yep. So kalau apa yang I dapat info, kat kawasan sini ada orang Muslim banyak, tapi yang terbesar di dekat negara Guyana dia panggil. Guyana, right. Guyana ni antara satunya negara American Latin yang tak cakap Spanish. Dia cakap English. English speaking country. Sebab apa? Sebab British yang conquer dia. Okay. Kan? So banyak mostly orang yang kat sini yang Muslim ni daripada Indian descendant lah. Okay. So make yang sense dibawa lah. oleh British masa dulu lah. Okay. So sebab dia antara yang biggest Muslim community dekat tu, sebab dia ada paling banyak masjid yang ada dekat kawasan Amerika Latin tu. So banyak benda lah yang kalau banyak orang tertumpu pada situ lah kalau nak cerita pasal orang Muslim dekat kawasan South America ni kan. Okay. Masih ada dekat. Tadi you kata kat mana tadi? Nama dia Guyana. Dia dekat-dekat dengan Venezuela. So okay lah. One of the countries in ni lah, South America. Venezuela. So dia Venezuela. macam biasa lah. Tapi dia macam biasa lah. Macam sama macam biasa. Ada food yang interesting? Tak ada. Food yang interesting sebab dia cakap tadi dia datang daripada India. Macam normal lah. Pakistan biryani semua tu lah benda macam tu. So tadi macam kita dah pergi tu, kita pergi Afrika pula lah. Kan tak banyak sangat pasal South America kan. Tak banyak sangat. Tapi ada satu ni info, tak tahu lah betul ke tak betul. Dekat Puerto Rico. Dia orang sambut Ramadan, ada juga orang Islam. Dia orang kan kita dah nak raya baru kita decorate rumah apa semua kan. Dah dekat raya betul? Dia sebelum Ramadan tu dia dah start decorate dah rumah dia. Itu salah satu tradisi yang diorang buat lah. Tak sure betul ke tidak. Tapi itu yang dapat bagus juga tu. Maknanya sentiasa cantik je masa Ramadan. Ada kan? Bagus juga kan. Lagi awal lagi bagus. Betul. Tak adalah penat sangat masa bulan puasa you nak kemas untuk hari raya. Mungkin sebab diorang fikir dah puasa ni tak tahan ni kan. Baik buat sebelum. Macam contoh paling bagus macam you kata tu, preparation before Ramadan tu bagus. Macam contoh kalau kita duduk kat negara yang ada bermusim ni, nanti anak I dia blend something pula bunyi kat dapur. Dia suka masak. Okay. Apa tadi nak cakap? Yang macam plan. Contoh ada pre-plan ni. Yang bagus je macam contoh you ada rosak bumbung ke apa ke kan kat dalam rumah ni, luar rumah. I think it's the best time to do anything is before pre-Ramadan. Sebab tak orang nak buat construction people pun bulan Ramadan pun macam dah pening pula, penat, letih, lesu kan. Betul. So it's better to do it before lah. Betul tak? Kalau yang dalam-dalam ni sikit-sikit tu okay lah you nak buat dekat you nak buat sendiri. So macam contoh dekat people Muslims Muslims in Africa for example kan. Africa, okay. African countries macam Cameroon, Kenya, Morocco, apa lagi Ethiopia, Ghana, okay. Macam Egypt tu obviously lah kita tahu semalam dia kita tengok tu Guinea. Papua New Guinea. Dia tak bukan Papua New Guinea, dia Guinea dia sebut dia kata. Tu semua macam Nigeria semuanya kan, Somali, Sudan punya area situ. Yang tu yang that girl yang kahwin dengan tu. Yang kahwin dengan one of the people from Guinea, Guinea. Dia sebut Guinea. Sebut Guinea sebutan dia sebut Guinea. So I okay lah, I follow lah Guinea. I ingatkan Guinea. Okay. Right. So macam contoh macam dekat Egypt, kalau I tak ada apalah, food dia je lah yang diorang akan biasa decorate dia punya
kawasan macam festive street decorations. Lepas tu malam-malam ada makan, dan ada special dessert yang diorang akan makan masa tu is Katayev. Apa dengar tu? Katayev dia stuffed pancakes. Okay. So ada kunafa. Kunafa ni memang dah famous dah sekarang. Memang Ramadan memang diorang makan. Lepas tu traditional dish dia orang yang diorang suka makan in Egypt is fatah. Fatah ni rice dengan meat dish. Okay. And then diorang mesti ada soup. Mulukiyah. Mulukiyah ni leafy green soup. Macam Fatah. Kalau bahasa Arab apa? Saya lupa. Tapi bukan artis tu yang kahwin tak, dengan saya ingat lagi sebab dia sebut Fatah ni. Masa kita kat Sheffield tu kita selalu pergi kedai Arab kan. Ya, dia nasi ada dia Fatah apa benda kan. Tak silap Fatah tu something saya lupa. Boleh nak search ni. Search kejap sambil I cakap pasal what's happening in Cameroon. Cameroon ni, dia interesting dia, budak-budak atau the children in Cameroon yang Muslim, diorang celebrate fasting month ni dalam tengah-tengah bulan Ramadan. Bukan dekat awal. Okay? Ni tradition dia lah. Kan? Kita respect lah benda ni kan. Tak salah pun dia buat. So maknanya children ni, dia akan start celebrate fasting month ni dekat tengah-tengah, and then diorang pakai baju traditional clothes diorang, and then pergi rumah ke rumah bawa sweets and apa tu tak tahulah, dia kata dia bawa cash, mungkin duit shilling ke apa, tak tahu, and then dia cheer, dia cakap dekat mana tadi? Cameroon sebab yes. Pernah macam terbaca. So dia macam bukanlah sugar treat tu apa panggil? Halloween ala-ala macam tu kan dia pergi trick and treat bukan macam tu lah, tapi lebih kurang. And then diorang laungkan announcement macam Lailatul Qadar. So dia mengingatkan semua orang supaya kita fokus pada the last few days of Ramadan untuk Lailatul Qadar lah. Kan? Dan kat situ lah juga dia main bunga api, fireworks dekat depan Sultan Square. So kat Cameroon tu ada tempat tu nama Sultan Square. Okay? And then yang lagi satu yang best tu kat Cameroon lah, I bagi example juga. Dia ada satu orang ni dalam satu kawasan tu, dia ditugaskan the person's job is to wake people up at sahur time to make sure tak ada orang yang skip sahur ni. So tempat ni dipanggil locally is called macam benda ni dipanggil Amazigh language adopt. Dia buat apa untuk cara dia kejut tu? Dia kejut, tak tahu lah dia kejut macam mana, tapi dia dia this man is assigned to wake up people, is to guard the gate. Contoh dia jaga gate dekat Igram, dekat small village ni, and then dia akan cuba kejutkan orang lah. Sebab dekat Turki dia ada amalan mengejutkan sahur lah untuk orang, tapi dia akan 2-3 orang ataupun satu kumpulan orang, dia akan main drum tau. Sama lah kat Morocco pun sama main gendang untuk kejut orang sahur. I rasa mungkin ada pengaruh daripada Ottoman Empire ni kot. Betul. In Amazigh pun sama. In Moroccan pun sama. Dia panggil drummer. Dia panggil dikak. Dikak ni dekat suara Moroccan Arabic, dia panggil drummer. And then dia akan guna drum dia nama Anfar. So dia akan buat buzzing sound. So bila orang Moroccan dengar ni, dia akan tahulah, dah it's time for our sahur. Kan? Okay, macam contoh kita sekarang ni kita dah duduk dekat UK. So you rasa apa yang you nampak? How they celebrate iftar, how they celebrate Ramadan. Macam tak banyak beza lah dengan kat Malaysia. Sama betul? Juga kita Islam kan mengajar kita benda yang sama. So tapi sini kalau komuniti lain selain daripada Asian, especially Southeast Asia, yep. Tak nampak pun ada diorang ada buat macam bazar Ramadan ke apa, tak ada. Cuma baru-baru ni je
yang ada terbaca dekat Birmingham tu, dia orang ada buat yang late night punya market. Itu je. Oh, bazar after sahur lah. Kan? Ada. Dah baru nak start. Tapi macam bazar Ramadan sebelum satu memang jarang ada. Tapi yang community Malaysia buat adalah dekat London apa semua tu. Community Malaysians memang aktif lah dengan Even bazar dekat Ramadan. Sheffield tu pun kita ada join pasal Ramadan kan. Bazar Ramadan kita. Lepas tu contoh lah yang I perasan juga sebab maybe it's not their culture to do bazar Ramadan, and because they love to cook. The people here, especially the Pakistani, Bangladeshi, I think they prefer to cook their own food at Their home. own punya. And it actually save a lot of money. Sebab biasalah kat sini satu family bukannya 2-3 orang je. Ramai. Daripada anak ke atuk, Lagi-lagi nenek, kalau yang semua satu rumah duduk. Yang So they want to save a geng-geng lot, yang daripada Pakistan apa Yeah. semua tu, dia memang semua satu apa kata big family lah kan. Satu Ingat rumah tak tu. rumah kita dulu kan Yang sebelah kita sewa neighbor, kan. satu rumah, lepas tu yang belakang, bahagian belakang kan ada garden besar. Itu pun dia dah naikkan building, small building untuk rumah, untuk bilik. Itu maybe ada atuk, Ada nenek dia, keluarga ramai. Satu row tu kadang family dia je. Dia beli rumah, a few houses along that road, memang untuk family dia orang. Tapi satu benda yang I culture shock sikit masa yang mula kita sambut Ramadan dekat Sheffield. Kita belajar lah kan. I tak tahulah itu sama ada tu memang dia orang punya culture ataupun itu just individu tersebut saja yang What is that? bersikap macam itu. Ya tak, bila kita hantar makanan, kita kasih makanan kat diorang. Oh, so I suka kan kita macam kita Biasalah masak. itu satu lagi tradisi kita lah kan dekat Malaysia kan. Kita yang kita dah terbawa-bawa ke UK. So bila kita masak, macam berani-berani excited kan diri. Ini neighbor baru kita orang nak Pakistan kenal kan. lah. So kita bagilah masak yang kita. Okay, first 1-2 time tu okay. Lepas tu dah lama sekali tiba-tiba dia ketuk rumah kita balik. So dia kata okay, dia actually dia tak makan makanan macam yang kita bagi tu. Dia straightforward dia cakap kita straightforward kan. Betul. Dia cakap you tak payahlah nak bagi kita makanan lagi sebab nanti kita tak makan, membazir, kita buang. Okay, I ingat lagi sampai sekarang. So itu macam culture shock lah untuk kita. Mana ada orang yang refuse, yang datang cakap jangan bagi kita makanan lagi kan. So kita macam terkejut lah mula. Tapi dalam lama kita faham lah kan. Kita faham. Tapi apa, neighbor depan kita semua yang lain okey je. Betul. Dan kita dapat pula dia orang punya makanan pula makanan. Tu kita cerita dekat mana kita punya experience lah. Tapi tu tak tahulah tu sama ada culture ataupun individual punya perangai lah. Okay. So kalau macam dekat Europe lah, especially in the United Kingdom, I rasa basically almost the same. Muslim communities ni suka yelah, dia ada organize charity events. Salah satu charity event tapi itu organised by Malaysians lah is the Mercy kan, Mercy Malaysia tu, Mercy UK sorry. So dia akan bagi makanan kat orang-orang orang-orang tepi jalan gitu kan. Tapi I tahu kat London even yang bukan community betul-betul London bukan Malaysia lah, dia orang dah start juga dah buat open iftar dengan together with non-Muslim and everything. Ini semua sebab nak educate people lah about pasal Islam. Muslim. So we not only for Islam aja, for Muslim, orang non-Muslim pun boleh join kan, betul tak? Nak puasa sama pun ramai dah sekarang ramai kan try yang try sebab dia kata why not we try, I think it's a good thing kan. Yang rasa open-minded tu dia orang buat. And then macam satu yang trend baru ni, I think a few years ni, I think the second year kot tahun ni, obviously kat London lah, dekat the most famous London roads, one of the roads lah, diorang buat Ramadan lights. Ramadan lights. Okay. Kan ingat tak a friend of us datang daripada Malaysia dia tak sabar nak tengok. She was there, the family was there. Even before Ramadan dia dah start pasang lah. Tapi dia tak pasang lampu tu kan. Dia tak on kan Ramadan tu selagi the day before Ramadan start. So dia terlepas lah. Dia terlepas tapi dia dapat ambil gambar lampu yang tak menyala tu lah. Tapi dia belum start lagi. But she was excited as well lah sebab dapat tengok Ramadan lights dekat ni. Satu benda nak cerita kat UK ni, ni bukan tradition ke apalah, tapi satu benda
yang orang Muslim kat sini rasa macam annoyed tau. Okay. Tapi bukan apalah, suka-suka je sebenarnya dia annoyed. Dia kata each time bila Ramadan mesti kawan dan Muslim dia kelik tempat kerja mesti akan tanya dia orang, tak miss, you fast, can you drink? Dia kata, awak tengah puasa ni awak boleh minum ke tak? Setiap kali dah, walaupun dah explain secara detail belakang tiap tahun dia akan tanya soalan yang sama juga. Itu banyak yang orang komplain lah. Kata sampai macam dia rasa dia nak, tiap kali Ramadan dia nak pakai t-shirt, kata no, I cannot drink. No, I cannot drink during Ramadan. Drink during Ramadan. Itu kadang I rasa sebab mungkin lah yang orang non-Muslim tu sebenarnya macam curious. Bukan curious satu, tapi Sibuk. dia just nak tunjuk macam dia care, dia concern. So macam dia tak tahu apa nak soal. Dia soalan yang sama dia tak tahu. Faham tak? Tu experience juga tu nanti. Betul tak? Kan? So selain jadi macam culture pula. Faham tak? betul. Itulah. Okay, I ada baca juga lah beberapa orang kata amalan, bukan kata amalan, aktiviti yang dekat Europe ni yang ada diorang buat sempena Ramadan ni yang agak lain sikit lah daripada yang lain. Mana, dekat satu France? macam dekat kat Spain. Okay, Spain. Sebab Spain ni pun diorang suka bola kan. Dia suka main bola. So diorang tak nak miss main bola ni tau. So macam dekat I cerita dekat Amerika tadilah. Lepas dah buka terakhir apa semua, dia orang organize bola punya tournament. Sama lah ni. So dia orang ramai-ramai lah dia join. So macam dia orang cuba mungkin lah macam tak nak stop completely lah apa yang dia orang buat masa buka Ramadan. It's actually one of the ways to exercise lah, sebab masa kita puasa mungkin kita reduce kita punya activity. Betul. And then at the same time I rasa you can prove to other people, especially yang non-Muslim, dia kata they can still do anything that they want during Ramadan. Cuma di Ramadan dia kena ada limitation lah untuk certain things kan. Betul. So lepas tu, lepas dah dapat energy balik, lepas makan tu, lepas dah terawih, dah buat semua yang patut, okay, let's enjoy, play football macam tu Masih lelaki je, perempuan tak ada ke? Tak, ni main cerita football ni bukan lelaki saja. Kenapa football je? Tak ada ke macam lain mungkin lah? Ada, tapi yang diceritakan ni football championship tournament lah. Don't forget the women perempuan dah penat kot I rasa. Kalau ni pun baik tidur je. Kan? Aduh. Okay, lepas satu lagi, kalau banyak negeri dekat Europe ni, ada satu negeri ni memang mungkin kita dah tahulah, tu negeri Islam. Mana tu? Bosnia. Bosnia Herzegovina. Bosnia ni memang kita dah tahu kan, dah sejak daripada kes dulu perang dengan Serbia tu, diorang ni memang negara Islam. So orang kata Bosnia ni during Ramadan memang dia totally macam fokus, celebration dia all out lah untuk semua kebanyakan ada orang kat situ Muslim. So jadi celebration dia lain macam dia boleh celebrate ikut dia orang lah. Sebab dia orang ni panggil Bosnia is a truly Western Muslim city, dia panggil. Okay. When you say Western, tak adalah macam sebab dia orang kat Europe, kat Western, kat West, tapi dia orang Muslim city lah. Tak macam UK memang banyak orang Muslim, tapi officially ni dia orang bukan Muslim country kan. Betul. So itulah satu yang kadang-kadang kita lepas pandang, kita macam unik. Kadang-kadang kita fikir pasal negara Islam je mesti kat Asia, mesti kat Arab kan. Kita terlupa dekat Europe ada satu negara yang totally 100% 100% tu tak sure, tapi majority. Macam okay, that's good, interesting. Bosnia